Yang saya hormati tetamu kita pada malam ini, yang berbahagia Ustaz Datuk Syarhan bin Syafi'i, yang merupakan pengasas Al-Ruqyah dan merupakan personality TV yang sebelum ni kita hanya dapat melihat melalui kaca TV. Alhamdulillah pada malam ni kita dapat bersua. Yang saya hormati fungsi masjid, tuan-tuan imam, barisan PJK, tuan-tuan, perempuan, ibu-ibu, bapa-bapa, adik-adik, yang diranyakan juga jiran dari karya masjid Pak Iyo dan sekitar. Terima kasih kepada saudara Ustaz yang berbahagia Ustaz kerana sudi hadir ke kampung Balik Banyumas ini. Untuk maklumat tuan-tuan, syukur kepada Allah SWT, walaupun kita dalam suasana PKPP dan dalam suasana kita dilanda musibah ini, saya rasa musibah ini pun satu rahmat bagi kita, kerana dapat dua kita bersama-sama dengan Ustaz yang berbahagia, Datuk Ustaz Syarhan Syafi'i. Jadi pada malam ini Ustaz akan menyampaikan kuliah maghrib. Ini untuk makluman tuan-tuan adalah sebahagian daripada program Cinta Masjid di bawah pengelolaan Tuan Haji Zarin bin Saleh, yang merupakan penyelaras bagi program Cinta Masjid. Jadi tanpa melengahkan masa, saya dengan segala hormatnya mempersilakan yang berbahagia Ustaz Datuk Syarhan Syafi'i untuk menyampaikan kuliah. Silakan Ustaz. Allah. Saya nak muslimin belah sana mari belah ni, tiang belah sana bagi pada muslimat maju ke depan muslimat, sebab kita nak ijazah ayat-ayat rawatan terutamanya COVID ni, mudah-mudahan jadi antibiotik. Muslimin yang duduk sandar dinding tu mari sebelah ni, belah sana bagi pada muslimat. Saya yang ke ruang yang kosong tu luar lagi, muslimat sampai ke belakang di luar pintu panggil masuk insya-Allah. Setakat tu boleh duduk tu, tu depan dia tu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Sadaqallahul azim. Bahagia saudara pengurusi majlis, pengurusi serta tangkuasa masjid, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita masih hidup. Hidup belaka lagi depan saya ni. Dan dalam kehidupan pada malam ini Allah kurniakan kepada kamu akan satu nikmat yang besar, iaitu kesihatan. Sebutlah alhamdulillah. Dalam gelombang Covid yang begini hebat, Johor pun hari ni dah 4 orang dah. Kamu masih hidup dan masih sihat, dan tak ada lagi orang kampung kita ni kena Covid. Sekali lagi alhamdulillah. Mudah-mudahan Tuhan jauhkan kampung kita ni daripada penyakit yang bahaya ini. Dan tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, ayat yang saya bacakan tadi, Allah kata aku uji kamu dengan ketakutan. Takutlah pakai mask sebab takut. Betul tak? Takut jakit. Kita orang tua ni mudah cepat jakit sebab antibody lemah dah. Sebab apa kita takut? Sebab orang yang kena Covid ni kita tak tahu siapa. Kalau lah orang kena Covid tu dia nyala macam telefon la atas dahi, nescaya pakat lari habis. Tapi dia tak tahu.
Sebab itulah kita pada sekarang ini hidup dalam norma baru. Nak ke tak nak ke, kita terpaksa hidup dalam suasana lagu ni. Suasana macam mana? Kita ambil atas masjid ni sudahlah, sembahyang pun jarak 1 meter. Pernah berlaku tak dalam negara kita? Nak mari sembahyang tulis nama. Nak mari sembahyang tak swab test dulu di dahi. Pernah berlaku tak? Saya tengok tu tulis nama ada, hand sanitizer ada, mask semua ada tu. Dan saya terjeling tadi, tulis suhu tu biarlah jujur. Ada saya tengok tadi 86.3 suhu dia, lebih pada COVID dah ni mu ni. Jangan main-main benda ni. Kena sungguh, nah. Norma baru apa dia? Jumpa orang tak bersalam dah, senyum, tak tangan kat dada, tu bersalam pesen baru. Kat kedai makan pasar raya beratur dah jarak dah. Pernah ingat tak satu ketika dulu masjid pun ditutup. Nak mari sembahyang masjid kunci hari Jumaat. Ingat? Bukan saja masjid ditutup, nikah pun online. Nikah dengan telefon je. Ada tak puas hati dengan telefon, duduk depan pagar rumah Tok Iman, jarak 1 meter, Tok Iman duduk dalam, pengantin baru saksi duduk luar, akak gitu je. Yes. So dalam keadaan darurat. Babi boleh makan kalau darurat. Jangan pula pakai duk makan babi apa ni. Kalau darurat, kalau mati tak makan, jangan bagi kenyang untuk hidup. Tu kena ngaji fiqh. Jadi nak cerita kita hidup hari ni dalam SOP. Apa SOP tu? Sebab nak mencegah COVID. Apa pakai penutup hidung tu? Sebab nak mencegah COVID. Tapi kamu ni terlalu patuh pula. Atas kereta seorang-seorang dalam aircon pun kamu pakai mask. Ni orang tua-tua membuta tuli dia patuh. Dah musuh orang pakai buat apa? Nah, dengan keluarga pakai buat apa? Keluarga kita bukan ada COVID. Dan hari ini mencatat sejarah dalam negara kita. COVID berapa hari ni? 317. Tak pernah berlaku sejak PKP dulu sampai hari ni tertinggi. Tinggi hari ni 317. Paling tinggi kemarin bagi saya 287, tapi hari ni 317. Beringat? 317 ni satu angka yang besar. Esok entah berapa. Nak cerita, kita kena jaga tuan-tuan dan puan-puan. Sebab apa saya pesan ni? Sebab saya takut kalau kena COVID, kamu tak payah pergi klinik hospital, doktor polis bomba mari ambil di rumah macam nak ambil lebah. Tahu nak ambil lebah? Pakai baju plastik, pakai nutup hidung. Bapa takut jakit COVID. Masuk dalam wad, duduk dalam cermin keluarga boleh tengok kok jauh je, duduk lambat nak makan, tunjuk bahasa isyarat tak nak bercakap dah. Dan apatah lagi malang jika kamu mati, jenazahmu pun orang tak boleh sentuh, tak boleh sembahyang, bawa pergi kubur, nak pergi kubur pun tak boleh, ahli sanak saudara. Ni yang kita takut ni. Nah, jakit. Dan kemarin juga sejarah dalam dunia. Sebab apa sejarah dunia kemarin? Orang yang gah hebat kuasa dunia, orang yang gah hebat kaya bilioner, orang yang gah hebat naik kereta pun kali peluru, naik kapal terbang pun kali peluru. Akhirnya kena juga COVID. Trump dengan isteri dia kemarin, Presiden Amerika Syarikat kena COVID kemarin. Sebab tu jangan duduk belaga. Firaun yang mengaku Tuhan itu Allah hantar nyamuk je dalam hidung. Hak ni Tuhan hantar halus pada nyamuk, tak nampak lagi. Nak cerita jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Walaupun kita hari ni belum jumpa vaksin ataupun antibiotik COVID, kita kena ingat, kita orang Islam kena kembali kepada Al-Quran. Kita orang Islam kena kembali kepada penyakit itu daripada Allah, penyembuh pun Allah. Kita orang Islam kena banyak-banyak berdoa kerana kuasa doa itu hebat.
Jadi hadirnya saya di sini pada malam ini tidak lain dan tidak bukan nak mengijazahkan pada tuan-tuan dan puan-puan akan satu ayat, satu doa yang boleh menjadi antibiotik COVID-19. InsyaAllah. Bacalah. Mudah-mudahan kampung kita ni bebas. Zon putih kampung kita ni. Kerana kita takut PKP berulang kembali. Saya nak tanya sejujurnya, seronok ataupun tidak PKP baru ni? Tolong jawab, seronok atau tidak? Tidak. Apa seronoknya nak pergi beli gula di Batu Pahat tu pun 5 roblok. Boleh tanya surat mana mau nak pergi beli, tak boleh tunjuk, perambat balik, duk kurung dalam rumah. Ni yang kita takut ni. Jangan cerita soal ekonomi, jangan cerita soal itu dan ini, banyak benda berlaku kalau kita kena kurung. Tapi apa yang saya nak cerita di sini, kita kembali kepada kisah Quran yang menceritakan bagaimana seorang Nabi yang kena PKP oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada Nabi kena PKP. PKP ni apa? Perintah Kawalan Pergerakan. Nak bergerak terbatas, hak ni hak kerajaan Malaysia perintah supaya PKP, hak ni Allah perintah kurung dia. Nabi mana? Yes. Nabi Nuh pun betul. Dia di PKP oleh Allah atas bahtera. Anak isteri dia pun tak nak ikut dia. Tu PKP Nabi Nuh AS bersama binatang. Dan PKP yang paling hebat lagi ialah Nabi Allah Yunus AS. Dikurung oleh Allah dalam perut ikan nun selama 40 hari. Ni cerita ni ada antibiotik COVID ni. Cerita ni ada ubat COVID ni kalau kita amal, insya-Allah. Dengar cerita Nabi Yunus ditelan ikan nun tapi tak dengar secara detail. Malam ni saya nak suruh anda faham akan ceritanya, baru saya ijazah akan ayatnya. Balik amal boleh pahala. Orang yang pahalanya banyak, insya-Allah Tuhan jaga. Pahala tu akan tempih penyakit-penyakit yang akan datang. Sebab apa Nabi Yunus ditelan ikan nun? Kerana Nabi Yunus lari daripada kaum dia berdakwah. Ya Allah, aku tak nak dakwah kaum aku ni benar. Aku tak cakap bagi tahu, tak larat nak bagi tahu, hilang suara dah, tak faham-faham dakwah aku ni. Maka aku nak lari, ya Allah, tinggallah kaum yang benar ini. Maka Nabi Yunus lari punya lari. Kaum dia kejar Yunus, kami nak petunjuk. Jangan kamu pukul rata Yunus ada hak cerdik pun. Kenapa kamu nak tinggal? Tiba-tiba Yunus lari tersangkut pada lautan, tak boleh nak pergi dah. Apabila tersangkut pada lautan, Nabi Yunus panggil kapal yang berlayar di tengah-tengah laut tu, mari tepi ambil dia. Kapal tu pun mari tepi laut ambil dia. Dia pun angkat tangan, babai kaumku, kamu benar, aku tak nak berdakwah kamu. Tiba-tiba tuan-tuan dan puan-puan, baru je bergerak kapal, lautan mula bergelora, ribut mula membara, dan kapal tak pun nak tenggelam. Siapa kapten kapal kata apa? Aku berlayar dah berbulan-bulan, elok je kapal aku. Yunus, mu naik kapal ni ada masalah, mu lari ada benda mu tak buat tak kena dengan Allah ni. Maka Yunus pun garu kepala, oh aku lari daripada kamu aku. Betul kapten kapal kata dalam hatinya. Faham cerita ni? Ni nak cerita COVID ni, kita ambil scene ni lagi. Lalu kapten kapal kata, Yunus, kamu kena terjun sebab kamu ada atas kapal aku ni, habis kru-kru aku akan tenggelam ni. Tuhan marah aku muakmu ni. Yunus kata, aku baru je naik, mana boleh terjun. Aku nak lari daripada mati, musuh aku terjun. Maka Yunus kata, aku boleh terjun dengan syarat kita mengundi. Ni mengundi ni. Ni mengundi Sabah, ni cerita dia. Kita mengundi. Maka mengundilah atas kapal tu. Cara undinya kertas juga. Gulung kertas kata dalam riwayat, lambung kertas nama siapa timbul, nama yang pertama timbul Yunus kena terjun. Kapten kapal kata, Yunus, namamu timbul, kamu kena terjun. Yunus kata, mana aci sekali, 2 kali. Mengundi kali yang kedua, nama yang timbul juga adalah Yunus. Yunus kata, tak aci 2 kali, 3 kali. Tengok kalau dia nak lari daripada Tuhan, kok mana pun kena. Mengundi kali yang ketiga, nama Yunus juga yang timbul. Akhirnya kapten kapal kata, Yunus dah 3 kali cukup, kamu dengan hormatnya dipersilakan terjun dalam laut.
Yunus kata aku tak nak terjun. Lalu kapten kapal kata, tak apa Yunus mun tak nak terjun, kru-kru aku ramai. Hei kru-kru kapal, kata kapten kapal, usung manusia ni buang ke laut. Kapal aku, siapa boleh berani kata apa? Maka dibuanglah Yunus ke lautan. Ketika mana Yunus nak jatuh dalam air laut itu, disambut oleh tetamu Allah yang bernama ikan Nun. Maka bermulalah PKP Nabi Yunus AS dalam perut ikan Nun selama 40 hari. Faham cerita ni? Okey. Dan apabila Nabi Yunus duduk dalam perut ikan Nun, sebatang kara. Kita PKP, tuan-tuan ada telefon, boleh main WhatsApp, anak tak boleh balik duduk UiTM Shah Alam, boleh video call, tengok gambar. Kita PKP ada aircon, ada televisyen, kita PKP ada segala-galanya. Nabi Yunus sebatang kara duduk dalam perut ikan 40 hari. Betul kau cerita ni ustaz, mana boleh ikan, orang duduk dalam perut ikan jadi tahi ikan lah. Bukan aku cerita, Tuhan cerita. Mu tak percaya kafir mu, ni Tuhan cerita, ni bukan aku cerita. Dengarlah. Lalulah Nabi Yunus duduk dalam perut ikan Nun selama 40 hari. Nabi Yunus mengalami 3 kegelapan. Ni nak dengar ni, ilmu tak aja dengar ni. Kegelapan yang 3 itu apa? Kata ulama, Nabi Yunus mengalami kegelapan alam ini. Tak nampak dah dunia ni duduk dalam perut ikan. Kegelapan yang kedua, Nabi Yunus mengalami kegelapan dasar lautan. Dalam laut ni gelap. Kalau dah lama dah jumpa MH370, sampai hari ni entah ke mana, tak jumpa-jumpa lagi. Sebab dalam laut tu gelap. Cuma saya terkejut baru tengok dalam FB, MH370 ditemui di Melaka. Oh, saya baca. Rupa-rupa apa yang ditemui? Seorang pakcik tua bersama motor Honda Cut dia, MH370. Pelik je jumpa. Dia ingat kapal terbang, rupa-rupa pelik motor. Dan kegelapan yang ketiga yang Nabi Yunus alami ialah kegelapan dalam perut ikan tu sendiri. Ingat 3 kegelapan itu. Lalu apabila Nabi Yunus duduk dalam perut ikan selama 40 hari, Nabi Yunus mula boring. Aku nak pergi ke mana ni dalam perut ikan ni? Maka diwahyukan oleh Allah akan satu doa. Doa inilah yang menggoncangkan Yunus daripada perut ikan sehingga perut ikan tu sakit, ikan tu muar, memuntahkan Yunus tanpa sebarang kecacatan. Sepatut ikan muntah ni, fikiran bodoh kita paling kurang kena gigi sikit, luka, darah. Tapi tak, kata ulama, Nabi Yunus dimuntahkan lebih sihat daripada sebelum kena telan. Maka ayat itulah saya nak ijazah pada tuan-tuan dan perempuan, kita baca beramai-ramai. Al-Anbiya ayat 87 ini hebat untuk kita nyah COVID-19 di kampung negeri kita ini, insya-Allah. Tak tangan kanan kat dada kiri, ikut saya baca. Tarik nafas sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta. La ilaha illa anta. Subhanaka. Subhanaka. Inni kuntu minaz zalimin. Sesungguhnya tiada Tuhan melainkan Engkau, Maha suci Engkau. Sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri. La ilaha illa anta. Subhanaka. Inni kuntu minaz zalimin. Okey, pejam mata, tarik nafas. Ya Allah, ya Tuhanku, jauhilah diriku, keluargaku, orang kampungku, negeriku, negaraku, ya Allah, daripada penyakit yang sedang menular pada saat ini, COVID-19. Jagalah aku, ya Allah. Campakkanlah antibiotik dalam tubuh badanku untuk melawan makhlukmu ini, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Surah Al-Anbiya ayat 87. Dah ingat pun, cuma tak tahu yang nak guna masa ni doa tu. Baca sekali lagi. Bismillah dulu.
Bismillah dulu. Surah Al-Anbiya ayat 87, amal elok-elok, mudah-mudahan. Dan saya yakin di hadapan saya ini, walaupun tidak ada COVID-19, ada penyakit lain. Ada penyakit lain dalam tubuh badan kamu. Dan saya nak tanyalah pada malam ni, siapa ada penyakit, tolong angkat tangan. Saya tak tanya penyakit apa, ada penyakit, angkat tangan. Tak angkat tangan makin sakit, tengoklah esok. Oh, ramai dah angkat tangan. Sejujurnya ni Tuhan nak tengok atas masjid, ada penyakit, nak minta doa lepas ni, ada penyakit. Oh, ramai jatuh. Dan saya nak tanya, seronok tak sakit? Tak seronok. Tanya orang gila pun tak seronok sakit. Biasanya orang berpenyakit ni hidupnya tak lama, biasanya. Dan orang yang sihat ni hidupnya lama, kebiasaannya. Dan pada malam ni saya nak tengok siapa yang paling tua atas masjid kita, ahli Korea kita ni yang berumur yang paling tua. Tak payah angkat tangan, saya tengok, saya tahu puak ni. Ji nu seorang. Umur berapa dia, Ji? Baju koko tu. 80 berapa, Ji? Umur berapa? 80. Yes, Ji? 66. Sebelah ni? 71. Setakat ni dia Johan. Ada lagi ni, Ji? Tak boleh. Umur berapa? 66. Tak tua lagi. Saya duk cari ni, mana tua ni. Ada seorang masuklah masa saya ceramah tadi, orang ni tua. Tu berapa umur, Ji? Bawah suri kipas. Umur berapa? Ya, 80. Yes, kelas 2 ni darjah 1 dulu ni. Ada seorang saya tengok, saya nak bangun tengok. No. Bawah ekor jumpa dah. Umur berapa? Cuba tanya. Dia bukan dengar tu. Tanya dia molek-molek. Yes, 87. Masya Allah. Tahniah, Ji, saya ucapkan kepada kamu pada usia 87 tahun, bergeloman dengan COVID-19, pakai mask pun kamu merangkak mari cari Tuhan di masjid. Kamulah bakal mendapat husnul khatimah, insyaAllah. Tak ada, saya tutup tender dah. 87 tahun paling tua. Ada lagi 88? Tak ada dah. Nama Pak Cik apa, Cik? Tanya dia nama apa dia? Saleh. Wahai penduduk-penduduk di kampung yang mulia ini, hormatilah Haji Saleh umur 87 tahun kerana kamu belum tentu sampai umur dia. Betul tak tidak? Yes. 87. Tapi hodok Kuala Lumpur ni tua lagi, 95. Tak? Ji, 80 berapa? 70 berapa? 81. Ni grup dia ni. Sayangilah mereka ini, tuan-tuan. Kerana mereka inilah mungkin zaman dulu mari tebang kampung ni, tanah masa dia tak ada geran lagi. Dialah yang peretah tanah ni dulu. Dan dia masih hidup. Hormatilah generasi ini. Wahai yang muda, jangan kamu ingat kamu hidup sampai tua. Wahai yang tua, jangan kamu ingat kamu hidup selama-lamanya. Kita nak mati belaka ni. Tapi kemarin ada satu cerita yang menarik. Bagaimana seorang menemui husnul khatimah ketika mana doa azan subuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan. Tiba-tiba senyap speaker. Orang pergi tengok, mati kat speaker. Berlaku di mana? Syekh Sen 27 Shah Alam. Inilah husnul khatimah, insya-Allah. Yang mana orang yang suka mari masjid, orang yang suka mari majlis ilmu, matinya biasa atas masjid dan dalam majlis ilmu. Kamulah tu, insya-Allah. Kerana kehidupan kita ini, kita mencari husnul khatimah. Apa itu husnul khatimah, tuan-tuan dan puan-puan? Husnul khatimah, kata ulama, kamu makin tua makin baik. Makin tua makin rajin mari masjid, makin tua makin rajin mari majlis ilmu, makin uban putih makin rajin mari masjid.
dan kamu nak mati boleh mengucap, inilah husnul khatimah. Su'ul khatimah apa dia? Su'ul khatimah ialah orang yang makin tua makin malas buat ibadat. Walaupun dulu kamu tu imam, tu Bilal, tu guru Quran zaman muda, tapi mari hari tua tak nak ibadat. Ramai kita jumpa lagu ni, kita tak nak, na'udzubillah. Dan di hadapan saya ni masa mudanya hebat-hebat belaka ni. Ingat masa muda tahun 60-an dulu. Ada sembahyang cukup 5 waktu. Tak ada orang lain boleh jawab. Kamu dengan Tuhan je tahu. Ada puasa Ramadan cukup. Ada sembahyang Jumaat kamu ponting masa muda dulu. Maka jawablah kamu dengan Allah. Tak apa, tu biar dia berlalu kerana itu muda. Masa tua mari ke masjid ni. Muslimat pun sama. Malam ni ya saya tengok pakai tudung elok ni. Malam ni akan saya tengok pakai kain sembahyang ni. Ada kamu ingat wahai muslimat, tolong mengaku sejujurnya. Adakah kamu ingat satu ketika dulu ketika mana kamu di sekolah Melayu tahun 70-an, 60-an, 80-an, ada kamu pakai tudung? Tolong jawab. Dia sendiri jawab tak pakai tudung masa tu. Jahiliah. Dah lah tak pakai tudung, pakai skirt masa tu. Ingat tak? Suami kamu berkenan pada kamu sebab tengok betih kamu dululah. Sampai hari ni 30 cucu dah dapat sebab sekolah Melayu punya pasal tak pakai tudung, pakai skirt. Masa tu ustazah pun pakai skah je. Ingat tak? Tu zaman jahiliah. Tak apa, itu biar dia berlalu. Yang penting kita berdoa beramai-ramai pada malam ini untuk mendapat husnul khatimah. Letak tangan kanan kat dada kiri. Tarik nafas sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alayna bisu'il khatimah. Allahumma khtim lana bil Islam wa bil iman wa bi husnil khatimah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sudahilah hidup kami dengan sebaik-baik kesudahan. Jangan engkau akhiri hidup kami, ya Allah, dengan seburuk-buruk, dengan sejahat-jahat pengakhiran. Ya Allah, ya Tuhan kami, matikanlah kami dengan kami beragama Islam, dengan iman yang penuh di dada, dan matikanlah kami, temuilah ajal kami dengan kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Okey, pejam mata, tarik nafas. Ya Allah, ya Tuhanku, jadilah aku makin tua makin dekat denganmu, ya Allah. Jangan kau jadikan aku makin tua makin jauh denganmu, ya Allah. Dan matikanlah aku dengan husnul khatimah, dengan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Dua doa saya bagi pada malam ni. Yang paling tua pada malam ni umur berapa? 87. Tahniah Haji. Saya doakan anda panjang umur. Mari masjid, bukan dengar pun orang ceramah, telinganya tak berapa dengar, tapi ingat pahala mencurah masuk ke telinga dia kerana dia mari mendengar. Pahala mendengar tu ada. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, berapa doa dah saya bagi malam ni? 2. Saya nak banci lagi. Siapa ada darah tinggi tolong angkat tangan. Tak angkat tangan kena stroke. Ramah dah angkat. Kena ugut dulu puak-puakmu ni, jatuh.
Wahai orang yang kena darah tinggi, berhati-hatilah kamu kerana penyakit ini bisa membuatkan kamu lumpuh. Apabila darah naik 200 lebih, kebiasaannya kena stroke. Dan apabila kena stroke, kamu tak bisa untuk ke masjid lagi. Tak bisa untuk ke situ sini. Nak makan sendiri pun orang suak dah. Na'udzubillah, awasilah darah kamu itu dan ketahuilah orang darah tinggi bahawa Allah sudah tarik satu nikmat yang besar di alam ini kepada kamu, iaitu Allah tarik nikmat garam. Tak boleh nak makan dah masing-masing. Dan saya nak tanya siapa ada kencing manis pula. Kencing manis, angkat tangan tinggi-tinggi. Jatuh. Wahai orang yang kencing manis, ingat, dengan penyakit itu mata kamu kelabu, dengan penyakit itulah kaki kamu bakal hilang. Kena kerak. Luka ibu kaki patut kerak ibu kaki. Dah, luka buku lali kena kerak di betih sikit lagi. Dan kencing manis ni ada dua, kencing manis kering dan kencing manis basah. Doktor tak cerita benda ni, Tok Bomo yang cerita. Kencing manis kering apa? Mata kelabu, menyucuk badan, itu semua kencing manis kering. Kencing manis basah kalau luka kena kerak kaki. Hak ni hak takut ni. Dan wahai orang yang kena kencing manis, ketahuilah juga bahawa Allah sudah tarik satu nikmat yang besar di alam ini kepada kamu. Allah tarik nikmat gula, tak ada garam, darah tinggi. Ni gula pula Tuhan tarik nikmat. Tak boleh nak makan manis dah. Dan tanda orang kena kencing manis, apa dia kencing manis tu tinggi? Wahai orang kencing manis, tolong jawab. Apa dia? Badan gemuk jadi kurus. Tu kencing manis kering tu. Susuk berat badan. Lagi? Yes, kecing semua urung air kecing dia, bukan sebab dia Tok Wali. Semua urung air kecing dia tu sebab manis air kecing dia tu. Yang paling parah lagi apa? Kecing tubik semut. Orang ni parah. Dia kecing tubik semut. Dia kecing manis balik metal ni. Ada kecing tubik semut. Berhati-hati orang yang kena kecing manis. Yang siapa yang ada depan saya kena gaut, tolong angkat tangan, gaut. Hak nu angkat tangan belakang, markah penuh daripada tadi. Jatuh. Gaut pun ada, darah tinggi cemani pun di atas dia belakang. Siapa sakit lutut angkat tangan. Angkat pula, pak dah dia markah penuh. Sakit lutut tak apa, mengaku nak bagi ayat Quran ni biar sembuh. Dan siapa matanya kelabu, angkat tangan. Mata kabur, mau pakai spek, angkatlah tangan. Kau tak sedar kamu pakai spek. Tak ingat, tak baru ingat spek. Kabur ramai ni mata. Dalam 40 tahun pakai aku tak tahu. Tu, Ji pakai spek tak? Kau pakai contact lens? Tak pakai spek. Alhamdulillah. Apa amalan Ji? Amalan apa? Baca ayat apa amalannya? Ada amalan dia tu. Ada. Dia Tok Bomo ni. 80 berapa? 81 je. 82. Masya-Allah. Naik Johan lah timbalan pengurusi. 87 pengurusi. Waktu sia-sia 80. Jadi pada malam ni tuan-tuan dan puan-puan, saya nak ijazahkan satu doa. Kata ulama, siapa baca doa ni penyakit dia akan jauh dan jin iblis tak akan ganggu rumah dia. Doa ni hebat. Terutamanya rumah yang nampak kelibat kat tangga, kat bilik air, kat store. Balik di rumah anak cucu menangis, anak suka duk main ni. Lah ni anak cucu kita suka sangat ni main ni. Betul tak? Anak cucu kamu suka main game tak? Main telefon tak? Yes. Jangan kata anak cucu kamu, suami kamu yang umur 70 lebih tu pun duk main WhatsApp lagi lah. WhatsApp tak apa, ada umur 75 duk main Bigo lagi. Tahu Bigo? Masya Allah, husnul khatimah kau ni. Jadi pada malam ni saya nak ijazah satu doa. Doa ni saya dah lama ijazah kat Batu Pahat ni, dan saya duduk di satu homestay dekat Selekoh tu. Mana tuan homestay? Ada? Terima kasih banyak tuan homestay. Homestay kamu cukup selesa, luas macam padang bola. Ada tuan homestay? No. Tak? Ji, betul tuan homestay hantar saya homestay dia tak? Bukan? Siapa dia? Silap orang. Saya tengok homestay dia ada doa ni.
Sebab tu saya masuk rasa tenang, saya masuk rasa selesa. Ada doa Nabi Sulaiman ni. Doa tu kata ulama, siapa baca jin tak akan duduk rumah dia buat homestay. Nampak kelibat kat tangga, kat bilik air, kat store, insya-Allah settle. Kita ada penyakit pun insya-Allah muntah. Doa ni hebat. Nak ke tak nak? Ikut saya baca. Doa ni panjang, tak apa. Tuan-tuan tak payah salin, tak payah tulis. Pergi ceramah di mana pun saya bawa kertas yang keramat ini, kerana inilah doa tu. Tolong riba tak atas riba, saya ijazah semua jadi anak murid saya. Apabila saya kata ijazah, tuan-tuan kata saya terima, balik tepek lah di rumah. Bagi ke anak duk Kuala Lumpur, duk Terengganu, bawa balik satu seorang. Boleh? Bukan mahal pun, RM1.15 je. Saya nak bagi free, saya pun cetak. Dah RM1.15, ambil 3 percuma 1. Pakat bagi adik-beradik, anak-anak kita tu dengan izin Allah. Dan RM15 ni saya bagi tempoh 10 tahun bayar. Berapa tahun? Yes, Covid ni tak ada duit, tak apa. 10 tahun RM15 ni. Siapa nak angkat tangan, kita baca ramai-ramai. Tolong bagi AJK Masjid, kita tak ada kaki tangan dah. Siapa boleh volunteer nak tolong bagi pada muslimin. Mana? Hak muda-muda tu. Tolong bagi. Tak atas riba, ikut saya baca beramai-ramai. Ambil 3 percuma 1. Maksudnya ambil 4 bayar 3 je lah. Kita nak baca tak rugi tuan-tuan. Ilmu, duit dalam poket kita tu habis bila-bila masa. Hak ni bawa masuk kubur ni, ilmu yang diijazahkan. Kita pun mudah ingat tanpa di rumah molek. Nak 3, angkat 3, dia dapat 4, balik bagi ke anak-beranak. Saya duduk homestay tadi, ada dah doa ni. Dia tepek 10 tahun lepas. Saya mari ceramah di Parit apa tahu sini, dia beli tak kat homestay dia. Sebab tu saya masuk rasa tenang. Ada dah doa ni. Okey, kita nak baca ni. Mana belum dapat lagi angkat tangan, nak baca serentak. Tak apa, saya tunggu. Ada soalan nak tanya sambil-sambil bagi. Saya kata dah jangan bayar 10 tahun, saya bagi tempoh. Ada duit bayarlah. Bayar luar, tak payah bayarlah masjid. Okey, kita nak baca dah. Sihat walafiat, insya-Allah. Bila saya kata ijazah tu, terimalah. Dan yang umur 80 lebih, tolong dengar. Yang umur 80 lebih saya bagi sagu hati, sebab umur panjang. Yang umur 80 lebih, dengan molek tu 80 lebih. Bapa saya bagi free sebab spesies ni tak ramai. 1, 2, 3 orang je 80 lebih. Okey, nak baca dah ni, tengok betul-betul. Nak ijazah ni bukan mudah, ilmu ni nak ingat kalau tak ada kertas. Bismillahirrahmanirrahim. Unashidukum bil ahdil ladzi akhadhahu alaikum Sulaiman an takhruju wa tarhalu min baitina unashidukumullah an takhruju wa la tu'zu ahada wa tarhalu min baitina. Aku bersumpah dengan perjanjian yang dibuat oleh Nabi Sulaiman terhadap kamu, bahawa kamu keluarlah dan berpindahlah daripada rumah kami. Aku menyeru akan kamu bahawa kamu keluar dan jangan sekali-kali kamu menyakiti seorang pun, dan kamu berpindahlah daripada rumah kami.
Okey, saya dengan nama Allah mujazahkan doa Nabi Sulaiman ni sebagai ikhtiar kerana Allah Ta'ala saya terima kata untuk mengamalkannya dan menampalnya pada kediaman kami kerana Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Balik bacalah, mudah-mudahan ingat. Ustaz tak ada duit nak beli banyak-banyak photostat, pelik apanya, bukan saya mari nak berniaga, mari nak wibu, ya ada ibu photostat lah. Faham? Yes. Siapa ingat doa ni boleh jadi tok bomo. Budak jerit masuk hantu, dia sampai senyap dah budak tu. Dengan izin Allah lah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita pun dah masuk insya' ni, tak boleh lama-lama musim ni, rela duk raung gimari kena denda 1,000, nak buat macam mana. Jadi kepada mereka yang mata kelabu angkat tangan. Satu berita baik untuk anda, mata kelabu yang pakai spek tu angkat tangan. Tak ada. Beres. Hak mata kelabu tu saya bawa satu semburan ni, sembuh masuk dalam mata. Ni air zam-zam ni, bukannya ubat apa ni, air zam-zam. Saya tolong packing bol dalam mata. Kan air zam-zam tu ubat. Mudah-mudahan nampak masjid kita ni. Hak paling mujarab muslimat lah. Muslimat paling mujarab. Jika suamimu payah bangun sembahyang subuh, sembuh atas muka dia. Tak payah baca doa apa, dia bangun insya-Allah. Sakit-sakit sendi, lengan-lengan badan, sakit lutut, sakit belakang, saya ada bawa minyak kemun hitam. Saya ceramah buat perubatan. Jiwa kacau, tak tenteram, anak degil, saya bawa kasturi syifa ni ada kat luar tu. Jadi PA perubatan saya nak cakap sepatah, dia nak tanya ada orang nak buat rawatan tak malam ni. Kalau ada saya tunggu. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasalah, mana-mana Datuk buat kuliah atau ceramah selalunya ada permintaan untuk sesi rawatan. Dan saya difahamkan ada juga yang daripada peserta kita ini daripada luar yang datang ke sini semata-mata untuk sesi rawatan. Dan ada yang tanya saya tadi, rawatan yang buat ni macam mana? Okey, rawatan yang kita jalankan nanti ni, dia terbuka. Pertama sekali, kepada mereka yang ada masalah gangguan, sihir, santau, masalah terkena, masalah rumah bermasalah, rumah berhantu lah. Itu yang melibatkan gangguan. Sakit bakar dan sebagainya. Dan yang kedua, sekiranya tuan-puan ada masalah penyakit-penyakit hospital, kencing manis, darah tinggi, asma, stroke, gout, saraf, dah puas dah kita ikhtiar di hospital, tak ada penyembuhan, kita cuba pula dengan kaedah perubatan Islam ni, mudah-mudahan ada penyembuhan dengan izin Allah. Dan yang ketiga, sekiranya tuan-puan ada masalah-masalah keluarga, masalah rumah tangga, masalah anak-anak, pembelajaran anak-anak, anak-anak yang agak nakal, yang degil, ataupun suami isteri yang lambat dapat zuriat, mungkin ada, kadang-kadang ada juga kaitan dengan gangguan sebenarnya. Dan yang keempat, sekiranya pesakit tidak bersama kita malam ni, kita nak buat mak kita sakit dekat rumah, dekat kampung, tapi kita nak buat rawatan untuk mak kita, tak ada masalah. Tuan-tuan boleh wakilkan untuk pesakit tersebut, walaupun pesakit tidak bersama kita dekat masjid ni malam ni. Tuan-tuan boleh wakil lah. Jadi kepada tuan-tuan yang mana yang berhajat untuk sesi rawatan ni, upah atau sagu hati untuk Datuk, tuan-tuan tak perlu bagilah untuk sesi rawatan ni. Cuma tuan-tuan malam ni hanya bayar bahan-bahan rawatan sahaja. Kalau Datuk nak bagi percuma juga bahan-bahan rawatan tu, kira tak ada lah. Dan dalam sesi rawatan ni, bahan-bahan yang paling utama yang kita akan guna, terutama sekali air ruqyah. Kita akan gunakan air 37, kita akan gunakan air terapi. Dan kalau ada di antara tuan-puan yang ada masalah saraf dan sebagainya, mungkin Datuk akan tandakan minyak dan ubat pada tuan-puan. Jadi untuk malam ni, sesi rawatan malam ni, pendaftaran kita tak ambil, upah untuk Datuk pun tak perlu bagi. Jadi kita hanya bayar bahan-bahan rawatan kita sahaja. Jadi saya nak bancilah sekiranya ada yang berhajat untuk sesi rawatan, angkat tangan, seperti yang Datuk maklumkan lah. Kalau cukup 10 orang, insyaAllah kita akan buat lah. Kalau tak cukup 10 orang tu, mungkin tengok macam mana pendapat Datuk. Pasal malam ni pun, selepas program kat sini kita ada rawatan lain di Tongkang pecah. Tongkang pecah malam ni. Okey, jadi ada tak yang berhajat untuk diri sendiri ke, untuk anak ke? Cuba angkat tangan, saya nak banci. Jangan malu-malu. Jangan segan. Ni peluang tuan-puan ya. Ikhtiar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey. Okey, saya bilang sampai 10 tu, maksudnya bila dah sampai 10 mana kira jadilah. Katakanlah kalau semua sekali nak buat rawatan, tak ada masalah. Selalunya memang macam itulah.
Bila suruh angkat tangan, dia orang segan sebenarnya. Tapi bila masa rawatan, daripada 10 tu menjadi 40, jadi 50 pun ada. Okey, jadi manakala kita ada sesi rawatan dan saya lihat dekat belakang tu ada sedikit jamuan. Okey, selepas solat Isyak nanti kita bagi ruanglah untuk tuan-puan dalam masa 5 atau 10 minit untuk minum, untuk makan. Jadi yang mana yang berhajat untuk sesi rawatan, saya akan panggil 5 minit, 10 minit tu saya akan panggil naik ke atas untuk sesi taklimat dan seterusnya untuk sesi rawatan. Dan kepada tuan-puan yang mana yang tak buat rawatan malam ni, kalau nak lihat sesi rawatan kita ni, boleh bersama kita. Rawatan ni tak lama dah terpegang atas kepala 4-5 saat je. Sekiranya dalam badan tuan-puan ada gangguan, ada sihir, santau, saka, walaupun selama ni tuan-puan tak tahu, mungkin akan ada di antara tuan-puan yang mengamuk, bersilap, mengangkat mata rimau dan sebagainya. Okey, jadi saya serahkan balik pada Datuk. Terima kasih. Okey. Jangan sangka air yang tenang tiada buaya. Kerana di sini ramai yang berketurunan Jawa. Minta maaf lah, bukan nak bangkit keturunan, tidak. Ramai saya pegang atas kepala jadi harimau dah. Tengoklah malam ni. Tok Iman jangan lari, tunggu sekali. Kemarin berlaku di Jementah. Seorang yang mana datang buat rawatan nampak senyum, saya letak 3 saat saja tangan atas kepala dah jadi harimau dah kukuh, habis pakat lari dalam balai raya. Malam ni tak mustahil berlaku. So jangan biarkan diri anda diselubungi misteri. Terutamanya orang yang ada simptom-simptom ini, tolong tunggu. Kepada mereka yang ada penyakit, pergi hospital, doktor kata tak ada penyakit. Kepada mereka yang sentiasa berat atas belakang dia dah lama, kepada mereka yang bangun tidur pagi ada kesan lebam pada tubuh, kepada mereka yang ada nampak kelibat atas rumah dia, kepada mereka orang yang urut dia sendawa, dan Tok Bomo juga sendawa masa urut tu, dua-dua sekali sendawa, dua-dua tu ada saka belaka, dan kena tunggu malam ni. Dan mimpi apa pula? Mimpi jatuh daripada tempat tinggi, susah tidur malam, mimpi dikejar binatang, mimpi orang yang telah mati balik bagi sesuatu pada kita, mimpi satu environment rumah lama masa kita kecil dulu, mimpi balik, bermimpi jatuh daripada tempat tinggi, bermimpi dipatu ular. Yang bahaya siapa ada mimpi ni tolong tunggu, iaitu mimpi menyusui budak kecil, confirm. Terutamanya yang lebam-lebam kat tubuh tu, lama dah muslimat. Tapi kalau lebam kat leher jangan tuduh jin, tanya ni jin ni dulu ni. Hujan-hujan ni. Sila tunggu. Bukan kena bayar pun. Ramai ustaz, saya dah bawa 200 ustaz, sawit mahal lah ni, saya nak sedekah pada ustaz, tolong bubuh dalam tabung masjid. Saya bukan mari cari duit, cuma ubat-ubat tu saya pun beli, bayarlah kat luar, bukan mahal pun, RM10, belah-belah ringgit macam tu je. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, mudah saja nak cam orang yang ada saka ni. Yang pertama, masa saya ceramah dia mengantuk, tolong tangkap orang ni. Yang kedua, sudah ceramah wabillahi taufiq wal hidayah, dia cepat-cepat start motor nak balik, tolong ambil suih motor dia. Orang ada saka, awal lagi dia lari. Tolong perhati siapa dia, tak kira lah Tok Ngulu ke JKK ke, tolong tangkap lepas ni. Dan satu berita baik saya nak bagi tahu anda, tolong dengar 2 minit. Kepada sesiapa yang ada penyakit hospital, darah tinggi, kencing manis, jantung. Darah tinggi, kencing manis, jantung, batu karang, gout, stroke, buah pinggang, barah, resdung, fibroid, thyroid, migraine, gastrik. Mata tak berapa nampak, telinga tak berapa dengar, lutut sakit, buasir sampai berdarah dah. Ada penyakit kulit, kolesterol tinggi. Terutamanya darah tinggi, cimani jantung, batu karang, gout, seruk, buah pinggang. Saya bawa sini kayu ni. Tuan-tuan kenal tak kayu apa ni? Nama dia kayu kemuni hitam. Inilah yang orang asli duk minum. Mana pernah kita jumpa orang asli pakai spek, pakai cermin mata? Ada orang asli? Tak ada. Ada jumpa orang asli cuci buah pinggang? Tak ada. Dia duk minum air kayu ni, rendam dalam air panas 3 minit, air jadi kuning. Ni bukan minyak motor ni. Rendam 3 minit, tak rasa kelak, tak rasa pahit, jadi kuning, minum air dia segelas sehari. Orang cimani darah tinggi 18-20, minum segelas turun 5-6 dah dengan izin Allah. 10 orang yang ambil dengan saya, 8 orang sembuh dengan jayanya. Boleh mari masjid paling kurang pun.
Apa guna duit banyak dalam tabung haji tu? Sakit tak ada guna. Duk makan ubat hospital, saya bimbang satu hari nanti buah pinggang kamu rosak, akan cuci buah pinggang ni. Duk makan ubat banyak-banyak tu. Hak ni ubat bebas daripada bahan kimia. Saya ambil dengan Tok Batin ni. Ustaz, kecil manis saya tinggi 20, tak pandai rendam, kamu dah terlewat, cari pasu, asah kat pasu, cucur air dalam gelas, minum air asahan tu, ambil metak kecil manis, teh turun mendadak dengan izin Allah. Mata kelabu ramai boleh baca Quran dengan izin Allah. Cuma faham, saya kata rendam, bukan telan. Mampu kerahmu telan kayu ni besar. Ada kat luar tu, tengok dah lepas ni. Mudah-mudahan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya nak tanya, hampir sejam dah saya ceramah. Rasa lama ke sekejap? Tolong jawab, lama ke sekejap? Yes. Kalau sekejap, kalau panjang umur, kalau tidak PKP, saya rasa nak bertandang lagi untuk kali kedua di sini Mauludur Rasul bulan 11, boleh? Kalau tak ada penceramah lagi lah. Kalau ada penceramah, teruskanlah. Kalau tak ada, panggil ramai-ramai orang kampung kita, kita buat sambutan Mauludur Rasul di masjid kita ni, kalau PKP tidak berlanjutan. Setuju tak? Yes. Dan mana-mana masjid ataupun surau yang nak panggil saya ceramah, boleh jumpa PA saya kat luar nanti. Bagi nombor telefon. Bulan 11 ni saya turun balik sekitar Batu Pahat, sekitar Segamat, boleh nak celah di situ. Surau-surau lah. Tak ada masalah. Cuma ramai orang yang takut nak panggil saya, bukan sebab apa? Sebab dia takut bayar mahal. Tu kena tanya. Lillahi ta'ala, di sini saya bagi tahu, saya tak pernah letak bayaran. Cukuplah tuan-tuan duk bayar RM15 buh minyak kereta saya lah tu. Saya tak pernah letak bayaran, walaupun ada sahabat-sahabat TV saya RM5,000, RM8,000, RM15,000 pun ada kuliah maghrib. Masjid pun ada tabung RM2,000, nak bayar lagu mana? Tapi saya tak letak bayaran. Hak mana nak panggil saya ceramah, jumpa PA saya, bagi nama surau dan sebagainya. Semalam saya di Sungai Siput. Mana Sungai Siput? Bukan Perak tu, Segamat. Ada nama Jementah Sungai Siput. Ceramah situ semalam, ramai juga orang, walaupun dalam SOP, alhamdulillah. Dan inilah satu-satunya masjid saya tengok tak ada masalah untuk ceramah. Masjid belah Segamat, belah JB, penceramah luar, sampai pejabat Qadi reject. Tak boleh, kena penceramah dalaman. Tapi masjid ni hebat kamu. Boleh panggil. Lepas kot mana saya tak tahu. Dan orang jabat agama pun pesanan saya, jangan duk strict sangatlah. Benda bukan bukan kelak malam, mari nak ceramah. Betul tak? Fikir-fikirkanlah untuk ambil ilmu munafaat. Bertolak ansur, tak ada masalah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, sekali lagi saya nak tanya, rasa seronok atau tidak majlis ilmu kita pada malam ini? Dapat ada ayat-ayat yang saya ijazahkan tadi? Mudah-mudahan ayat-ayat saya ijazah itu menjadi mentor lampu kepada kamu ketika kamu dalam liang lahat gelap gelita satu hari nanti. Amalah doa-doa tu, ada ijazah, ada keberkatan insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sama-sama kita akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, sekiranya ada di antara kami yang sakit, maka sembuhkanlah mereka ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bebaskanlah kami daripada wabak yang sedang melanda pada ketika ini. Dengan keberkatan ayat-ayat yang dijazahkan tadi ya Allah, jadikanlah diri kami mempunyai antibiotik yang kuat untuk menghadapi musibah kami ini ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sekiranya ada di antara kami yang sakit, maka sembuhkanlah mereka. Ya Allah, ya Tuhan kami, panjanglah umur kami, temuilah kami dengan husnul khatimah, iaitu kesudahan yang baik, dan akhirlah kalam percakapan kami dengan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minna minkum. Okey, kepada siapa-siapa yang ambil kertas tu, dia ada bawa duit nak bayar terus, ada kaunter kat luar. Yang tak bawa duit nak balik ambil sempat. Yang tidak ada duit, 10 tahun saya bagi tempoh. Cuma ambil nombor akaun kat luar tu. Sekiranya mati, saya halalkan. Sekiranya terlupa, saya halalkan. Cuma satu yang saya tak halal, tolong dengar pemegang-pemegang kertas merah. Satu ni saya tak halal, jika kamu buat-buat mati. Ni aku tak halal. Billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.